tentang kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, so kalau kita lihat kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, okey, apakah yang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi? Okey, apa yang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi? Apa itu kegiatan ekonomi? Take note tentang definisi, iaitu kegiatan ekonomi ini sebenarnya adalah kegiatan manusia. Maknanya aktiviti manusia yang menghasilkan pendapatan. Maknanya yang menghasilkan income. So, kegiatan ekonomi ialah kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan. Itu dipanggil kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi ni kalau untuk menghasilkan pendapatan memang banyak. Memang banyak kegiatan. Okey, dan terlalu banyak. Okey, dari sudut pertanian, perdagangan, perniagaan, pendidikan, pengangkutan, perhubungan, macam-macam. Jadi kita kena bahagikan kegiatan ekonomi ni kepada 3 sektor. Maknanya 3 bahagian, iaitu kegiatan ekonomi primer, sekunder dan juga tertier. Sebenarnya primer ni maknanya yang pertama lah. Primer yang nombor 1, sekunder nombor 2 dan tertier yang ketiga. Itu dia bahagikan. Jadi, okey, kegiatan ekonomi iaitu kegiatan yang menghasilkan pendapatan ini ada 3 sektor dan kita akan tengok sektor pertama, iaitu sektor primer. Jenis kegiatan ekonomi di Malaysia, sektor primer. Nombor 1, sektor primer adalah sektor ataupun kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Lain. Perikanan tu dengan macam sama je dengan peternakan, lain. Perikanan mungkin juga pergi ke laut. Anda tidak menternak ikan di laut je. Anda tidak menternak ikan di laut. Peternakan ni anda bela. Peternakan ni maknanya anda bela ikan tu ataupun anda bela binatang itu. Jadi kegiatan sektor primer ni adalah yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Iaitu antara aktiviti dia, kegiatan ekonomi sektor primer adalah seperti pertanian, kemudian juga pembalakan, kemudian perikanan serta perlombongan dan juga penternakan. So ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kegiatan ekonomi sektor primer. Sektor primer. Jadi kalau kita lihat, inilah contoh perikanan. Maknanya aktiviti menangkap ikan di laut. Perikanan, aktiviti menangkap ikan di laut. Banyak tak ikan ni? Banyak. Kalau kita lihat, ini dia menggunakan jaring. Dia menggunakan jaring, lalu dia tebarkan di tengah laut dan ditarik ke pantai. So ikan-ikan ini tersangkut di jaring ataupun di pukat. So ini adalah kita kata sebagai aktiviti perikanan. Dan untuk pengetahuan kamu, cikgu dulu ada 2-3 kali cikgu buat macam ni dengan kawan-kawan cikgu di tepi pantai. So memang kita dapat banyak ikan lah. Memang dapat banyak ikan. 2-3 kali dah. Cikgu buat juga aktiviti ni iaitu aktiviti perikanan. Baik. Yang kedua kita lihat gambar seterusnya iaitu pertanian. Kalau kita lihat pertanian tu, sebelah kanan tu ini adalah gambar di mana? Iaitu gambar di ladang teh. Pertanian di ladang teh. Ini ladang teh lah ni. Ladang teh. So teh ini boleh dibuat untuk minuman seperti teh lah. Teh tarik, teh ais, kemudian juga apa lagi? Iaitu teh pink,
Terai satu. Jadi ini adalah pokok-pokok teh. Yang banyak terdapat di mana? Kat mana banyak terdapat pokok-pokok teh ni? Di Malaysia. Kat mana banyak terdapat pokok-pokok teh ni? Kat mana? Siapa tahu? Di manakah terdapatnya banyak pokok teh ni? Ya. Siapa tahu? Sonyap je ni. Kat mana ada pokok-pokok teh ni? Okey, baik. Adila Arisha menjawab, iaitu di Cameron Highland. Di Cameron Highland memang banyaklah ladang-ladang teh ini. Jadi, okey, cikgu, kenapa nelayan memancing untuk dapat ikan sedang boleh je dia menjala untuk dapat banyak lagi ikan? Tak, sebenarnya kalau nelayan dia tak mancing. Nelayan memang dia akan menjala dan dia akan guna pukat. Kalau orang yang memancing itu dia tak panggil nelayan. Kalau orang yang memancing itu dia dipanggil pemancing. Pemancing. Orang yang guna pancing itu dipanggil pemancing. Dan pemancing tidak boleh dikatakan sebagai nelayan. Sebab dia ambil ikan sikit-sikit untuk diri dia. Nelayan ni yang akan guna bot pergi ke tengah laut dan menangkap ikan dengan banyak. Itu dipanggil nelayan. Kalau yang pancing seorang-seorang tu, itu memancing, itu bukan nelayan. Boleh faham? Itu perbezaan dia. Perbezaan antara pemancing dan juga nelayan. Baik. Pertumbuhan prestasi ekonomi di Malaysia pada tahun 2017 didominasi ataupun dikuasai oleh peningkatan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan di samping pemulihan dalam sektor pertanian. Maknanya pertanian juga menjadi sangat penting. Pertanian, pembalakan, perikanan, perlombongan dan penternakan, itulah dia kegiatan ekonomi dalam sektor primer. Sektor primer. Maknanya aktiviti yang mengeluarkan bahan mentah. Mengeluarkan bahan mentah. Contoh lagi satu iaitu seperti pembalakan dan juga perlombongan. Pembalakan maknanya mengeluarkan kayu balak. Perlombongan maknanya mengeluarkan bahan mentah daripada perut bumi. Itu semua adalah sektor primer. Untuk sektor sekunder. Sektor sekunder ini adalah sektor yang mana aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Tetapi sektor sekunder ni ialah lebih kepada apa tahu? Menukarkan aktiviti menukarkan bahan mentah tadi kepada barangan siap dan dijual kepada pengguna. Itu dikatakan sebagai sektor sekunder. Iaitu sektor yang kedua. Sektor sekunder hanya ada dua saja aktiviti dia. Iaitu pembuatan ataupun perindustrian dan satu lagi pembinaan. Iaitu pembinaan bangunan lah. Seperti di bawah ni kan, pembinaan bangunan, rumah dan sebagainya. Jadi, itu dipanggil sektor sekunder. Iaitu sektor yang menukarkan bahan mentah kepada barangan siap. Dan itu sektor sekunder, iaitu sektor yang kedua. Manakala sektor tertier ialah sektor yang ketiga. Di mana sektor tertier ini merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Dan juga disebut sebagai sektor perkhidmatan lah. Sumbangannya memainkan peranan penting kepada pembangunan negara, terdiri daripada apa? Pelancongan, perdagangan, pengangkutan, kewangan dan juga pendidikan. Sektor tertier. Dia menawarkan pelbagai perkhidmatan. Ada kaitan tak antara tiga-tiga jenis sektor ini? Ya, ada. Sektor-sektor ni ada kaitan dia. Iaitu, kalau kita lihat, contohnya, kalau kita lihat iaitu
kita kata okey, iaitu kegiatan, okey, kegiatan apa, kegiatan kegiatan ekonomi. Bukan kegiatan ekonomi, kegiatan menghasilkan, okey, menghasilkan perabot, ya. Okey, kegiatan yang menghasilkan perabot. Okey, apakah kegiatan dia? Mula-mula perabot kita tahu dia akan keluarkan, dia akan gunakan kayu balak, betul? So, okey, so perlu menggunakan kayu balak. Okey, kayu balak. Jadi, kayu balak itu okey akan ditebang. So, kalau kita tak lihat, kayu balak okey ditebang dan juga kemudian dibersihkan. Okey. Baik, kemudian bila kayu balak tu sampai ke kilang, maka kayu balak tadi, okey, kayu balak akan dipotong. Okey, kemudian okey dipasang. Okey, dipasang dan kita kata direka, direka dan dipasang untuk apa? Untuk menghasilkan perabot. Baik. Kemudian bila dah siap perabot, okey. Okey, perabot siap. Okey, bila perabot siap akan dijual di kedai. Okey, kedai perabot lah. Kedai perabot dan sebagainya. Baik. Untuk okey menggunakan kayu balak. Okey, aktiviti kayu balak ditebang. Okey, dan dibersihkan ini kan. Kayu balak ditebang dan dibersihkan. Okey. Apa yang 2122 tu, Aaron? Kayu balak ditebang dan dibersihkan, ini adalah okey sektor prima. Okey, sektor prima iaitu apa? Okey, iaitu pembalakan. Betul? Okey, baik. Oh, I see. Okey, daripada kayu balak tadi kita akan dia akan pergi ke sinilah. Okey, baik. Kemudian apabila kayu balak dipotong, direka dan dipasang kemudian menghasilkan perabot, ini adalah sektor apa? Sektor sekunder. Ya, sektor okey, sektor sekunder. Iaitu aktiviti yang mana? Yang perindustrian. Maknanya ataupun perindustrian perabot. Maknanya terdapat di kilang-kilang perabot. So, sektor sekunder. Baik. Kemudian apabila kalau kita lihat kalau kita lihat daripada sini akan bawa ke perabot kan? Ke kedai perabot. Okey, kalau ke kedai perabot, okey, dijual di kedai perabot. So, dijual di kedai perabot, so apakah item yang akan menggunakannya, yang akan digunakan di sini, iaitu kalau kita lihat, okey, kedai perabot. Kemudian lori, okey, penghantar, okey, penghantar perabot, perabot tersebut. Kemudian juga okey, urusan pembayaran, okey, pembelian, pembelian perabot, pembelian dan penjualan perabot. Okey, perasan tak kat sini? Ini adalah dikatakan sebagai sektor tertier. Iaitu perkhidmatan. Di mana kedai perabot bermakna dia ada dalam perkhidmatan apa? Perkhidmatan perniagaan. Ya. Iaitu kita boleh tulis kat sini perniagaan. Itu kalau lori menghantar perabot itu pengangkutan. Urusan pembelian perabot, so ada jual beli menggunakan transaksi kan, so itu adalah perbankan, ataupun kita kata sebagai kewangan, perkhidmatan kewangan. Nampak tak? Jadi kalau kita lihat ini semua bermakna apa? Bermakna ini semua dia saling bergantung antara satu sama lain. So bermula daripada pembalakan,
Okey, kemudian kepada perindustrian perabot, maknanya di kilang-kilang, dan kemudian dia bertukar kepada okey, sektor tertier iaitu terbabitnya perniagaan, pengangkutan dan juga keuangan. Jadi, senang cerita bahawa okey, iaitu ketiga-tiga sektor ini saling memerlukan antara satu sama lain. Saling memerlukan. Okey, selain perkhidmatan, apa contoh lain? Semua perkhidmatan. Okey, semua perniagaan, pengangkutan, keuangan, insurans, okey, perhubungan, pemasaran. Okey, apa lagi? Semua tu semua adalah perkhidmatan. Even kalau kedai runcit juga adalah perkhidmatan. Ya, semua dalam kategori perkhidmatan, betul. Kamu tahu kedai runcit kan? Okey, ingat kedai runcit bukannya sektor sekunder, bukan. Sebab harus ingat kedai runcit itu perkhidmatan. Kenapa perkhidmatan? Kenapa dia tertier? Sebab kedai runcit tu, barang-barang kedai runcit tu adakah kedai itu sendiri yang buat? Tak. Contoh 99 Speedmart 99 Speedmart tu barang-barang dia tu, adakah barang-barang dia tu memang brand 99 Speedmart? Bukan kan? Ya, dia hanya ambil barang daripada kilang dan letak di situ untuk dijual. Maknanya 99 Speedmart itu dia memberi perkhidmatan menjual barang-barang keperluan. Maknanya perkhidmatan menjual. Jadi kedai runcit, apa lagi? Restoran mamak, kedai mamak pun perkhidmatan. Sebab tepung dia beli, gula dia beli, dia bawa ke situ, gula, tepung, garam, apa lagi, sayur, apa semua kan. Dia ambil daripada tempat lain dan di situ dia akan gunakan. Klinik pun perkhidmatan. Klinik pun perkhidmatan. Klinik pun perkhidmatan. Kedai farmasi pun, ya betul. Semua kedai yang menjual adalah perkhidmatan. So perkhidmatan tu maknanya adalah sesuatu yang diberi macam kemudahan untuk bantu rakyat. Dia bukannya aktiviti keluarkan bahan mentah ataupun dia bukan aktiviti perkilangan. Kalau ada kilang yang menghasilkan produk, itu sektor kedua. Contoh, kilang kereta, kilang kicap ke, kilang sos ke, kilang-kilang tu semua, itu adalah sektor kedua ataupun sektor sekunder. Itu sektor sekunder. Kalau dijual di kedai, itu adalah sektor tertier. So, itu perbezaan antara sektor primer, sekunder dan juga tertier. Boleh faham? Boleh perbezaan antara sektor primer, sekunder dan juga tertier. So, cikgu harap kamu semua take note benda ni. Okey. Baik. Itulah dia kegiatan ekonomi. Jadi, pada nak tanya korang, agak-agaknya di Malaysia ni sektor mana yang paling besar dan paling banyak? Primer ke, sekunder ke, tertier yang paling banyak di Malaysia? Ada yang kata pertanian, sektor primer. Yang lain-lain? Yang lain-lain? Sektor primer ke, sektor sekunder ke, atau sektor tertier yang paling banyak di Malaysia ni? Baik. Sebenarnya sektor yang paling banyak diamalkan di Malaysia adalah sektor tertier. Maknanya sektor perkhidmatan, kewangan, insurans, kedai runcit, perniagaan, semua itu adalah sektor tertier. Baik, kalau katakan pertanian, walaupun negara kita adalah menghasilkan kelapa sawit, tetapi yang kita nampak banyak itu adalah dari sudut saiz ladang kelapa sawit. Tapi
Kalau kamu tengok ladang kelapa sawit yang besar-besar tu, ramai tak pekerja dia? Kelapa sawit? Tak. Kadang-kadang ladang kelapa sawit tu hanya perlukan 3 orang je. 3 orang je untuk dia ronda, okay, untuk kutip buah, 3 orang, 4 orang aja. Tapi ladang dia besar, 5 ekar, 10 ekar. Tetapi kalau sektor contoh perkilangan, dalam satu kilang, satu kilang, bangunan kilang, kadang-kadang boleh ada 100 orang dalam satu kilang. Kadang-kadang 200 orang dalam satu kilang. Maknanya ramai yang terbabit dalam aktiviti perkilangan. Tapi kalau kamu nak tengok, yang lagi ramai ialah di tertier. Contoh, kamu pergi ke KL. Pergi ke KL dalam satu jalan, iaitu contohnya Jalan Bukit Bintang. Jalan Bukit Bintang tu kiri kanan ada bangunan. Setiap bangunan tu ada ofis, ada syarikat dan ramai pekerja-pekerja kat situ. Lagi ramai. Dan situ semua adalah perkhidmatan. Kewangan, insurans. Jadi kesimpulannya, tak apa, it's okay. Maknanya di sini yang paling banyak diamalkan di Malaysia adalah sektor perkhidmatan. Perkilangan sektor sekunder. Ya, betul. Perkilangan sektor sekunder. Kenapa sekunder? Sebab kilang akan mengambil bahan mentah dan tukarkan bahan mentah itu jadi barang. Itu dipanggil sekunder. Satu lagi pembinaan. Di mana bila pekerja-pekerja kontrak akan mengambil batu, simen, pasir, kayu, gabung, bina rumah, bina bangunan. Itu pembinaan. Itu sektor apa? Sektor tukarkan bahan mentah kepada barang siap, iaitu rumah. So itu sektor sekunder. Kalau pemandu lori juga adalah sektor tertier. Sebab dia memberi perkhidmatan hantar barang. Pemandu lori tugas dia apa dia? Menghantar barang. So itu perkhidmatan. Perkhidmatan. Cuba kamu tengok balik ibu dan ayah kamu. Ibu dan ayah kamu kerja di sektor mana sekarang? Adakah prima? Adakah sekunder? Ataupun adakah tertier? Cuba tulis dekat Zoom chat. Ayah dan ibu kamu. Betul Ahmad Danish. Banyaknya tertier, ya. Ada yang lain-lain? Ayah dan ibu kamu bekerja di bahagian sektor perkhidmatan ke, ataupun sektor perkilangan ke, sektor sekunder ke, ataupun sektor prima atau sektor tertier? Ya, Alia Hanani, tertier. Adila Arisha, kalau perkilangan maknanya sektor sekunder lah. Sektor sekunder. Syed Zafran, sekunder. Sekunder ni maknanya apa? Perkilangan dan pembinaan. Cuba tengok. Bapa kamu kerja di mana? So dengan itu, tertier kan? Jadi dengan itu, baik, manakah bidang kegiatan ekonomi yang paling lumayan? Pekerjaan apa yang paling lumayan? Di sektor mana yang paling lumayan? Gajinya. Gajinya paling lumayan. Kat mana? Sektor apa? Okey. Baik. Sebenarnya yang paling lumayan sebenarnya adalah sektor tertier. Sebab para peniaga yang berniaga tu memang income dia banyak. Sebab berniaga. So perniagaan itu adalah memang menghasilkan income yang banyak. Kalau sektor prima ada, tapi tak banyak. Terutama sekali perlombongan. Kalau perlombongan bekerja di kawasan perlombongan, memang gaji dia tinggi. Terutama sekali perlombongan sektor prima. Perlombongan sektor prima. So di sektor prima, perlombonganlah yang menguntungkan. Iaitu kalau yang bekerja di kawasan petroleum. Kawasan seperti di tapak, yang itu di pelantar-pelantar minyak, kan? Di petroleum di tengah laut tu kan, itu memang gaji besar lah. Gaji upahnya pun besar.
tu sektor prima. Sekunder tu macam proses, ya betul. Prima pengambilan sumber, sekunder proses, kemudian tertier adalah perkhidmatan. Okey, untuk semua kegiatan, untuk kegiatan sekunder dan kegiatan prima. Maknanya sektor ketiga ni membantu sektor prima, membantu sektor sekunder. Jadi itulah yang kamu kena faham, prima, sekunder, tertier. Okey. Bukan kemudahan untuk rakyat, tapi membantu sektor sekunder dan sektor prima. Iaitu membantu dari sudut apa? Pengangkutan. Kilang-kilang perlukan pengangkutan. Nak hantar barang ke kedai. Okay, prima. Okay, kayu balak. Nak angkut ke kilang. Kena guna pengangkutan. So, sektor tertier juga. Maknanya tertier ni okay, membantu melicinkan operasi sektor prima dan sektor sekunder. Okay. Jadi itulah kita kata sebagai kegiatan ekonomi sektor prima, sekunder dan juga sektor tertier. Jadi kalau kita lihat kegiatan ekonomi utama di Malaysia, taburannya. Taburan ni maksudnya penyebarannya. Ya, pelancong tertier. Pelancongan tertier. Ya, pelancongan tertier sebab dia perkhidmatan. Baik. Sektor prima. Iaitu sektor pertanian. Malaysia memang banyak pertanian lah. Antara contoh tanaman utama di Malaysia ialah kelapa sawit dan juga getah. Dan kelapa sawit merupakan tanaman jualan terpenting di Malaysia, iaitu kelapa sawit. Manakala getah merupakan tanaman jualan kedua terpenting. So nombor 1 kelapa sawit, nombor 2 getah. Banyak lagi ke getah dan kelapa sawit di Malaysia? Banyak. Banyak. Ya, taburan tu lokasi. Taburan tu maknanya macam mana kelapa sawit dan getah bertabur di Malaysia. Itu dipanggil taburan. Maknanya lokasi-lokasi dia. Ya. Contoh kawasan tanaman getah. Getah banyak terdapat kat mana? Kat Ipoh. Jasin dan Merlimau Melaka kat sini ya. Jasin dan Merlimau Melaka. Kemudian di Ipoh. Keluang, Labis, Segamat, Simpang Renggam, Johor. Ini kawasan-kawasan getah. Di sini. Begitu juga Kuala Lipis dan Segitiga Jeka. Di kawasan sini. Ini pun ada banyak getah. Kemudian di Sabah Sarawak, di Sibu, Marudi dan juga Sri Aman. Dan Lahadatu, Tenom, Keningau dan Kudat itu untuk Sabah memang banyak kawasan tanaman getah. Dan kadar pertumbuhan getah di Malaysia meningkat 880.6 ribu tan pada tahun 2017. 880.6 ribu tan untuk pengeluaran getah. Dan inilah dia gambaran pengeluaran getah, kawasan ladang getah dan juga pokok getah. Cikgu pernah cerita kan, kenapa pokok getah ini ditanam secara berjarak. Kenapa jaraknya jauh sangat? Di antara pokok dengan pokok tu, kenapa dia punya jarak jauh? Siapa tahu? Kenapa dia berjarak jauh di antara pokok tu dengan pokok satu lagi? Kemandirian spesies. Kemandirian spesies. Baik. Sebab akan dia panjang. Cikgu suka jawapan Kobra. Iaitu apabila pokok-pokok ni meningkat besar, maka dia akan diberi ruang untuk membesar dengan daun-daun kat sini. Jadi dia tidak akan mengganggu daun-daun daripada pokok lain. Jadi dia akan boleh tumbuh membesar dengan baik. Dia memerlukan ruang yang besar sebab dia punya daun tu akan merimbun.
So kalau rapat-rapat, okey, dia akan berebut. Daun-daun dia akan berebut-rebut, bersaing untuk dapatkan ruang cahaya matahari. Maka pokok yang bersaing itu akan menjadi bantut. Pokok-pokok getah tu akan jadi pendek. Sebab dia tidak membesar dengan baik. Jadi sebab tu perlu diberikan ruang yang panjang ni, okey, untuk supaya dia beri ruang untuk membesar dengan baik. Itu pokok getah. Ya. Okey. Bagus. Okey, kalau pokok tak bersaing atau kurang saingannya, hasilnya akan banyak ke? Ya, betul. Kalau pokok tu tak bersaing antara satu sama lain, maka hasil getahnya akan lebih banyak berbanding dengan pokok yang bersaing yang rapat antara satu sama lain. So, bila rapat tu dia akan mengganggu, menyebabkan dia tak boleh membesar dengan baik. Ya, betul lah tu teori tu. Betul lah tu ya. Okey. Dan inilah dia, okey, hasil daripada pokok getah. Korang tengok ni. Inilah dia. Ini yang dia dipanggil sebagai apa? Sebagai teknik tulang ikan herring ataupun teknik sistem Ibidem yang kita belajar dalam sejarah tingkatan 3, okey, iaitu bab yang ke-6, di mana yang memperkenalkan teknik Ibidem, iaitu siapa nama dia? Bukan Henry Gurney. Siapa ingat lagi? Yang memperkenalkan teknik ni. H.N. Ridley. Okay. H.N. Ridley. Iaitu nama dia H.N. Ridley. Ya, British. H.N. Ridley ya. Ridley. R. Bukan T. R. So, dia ni lah yang telah memperkenalkan teknik tulang ikan herring ataupun teknik sistem Ibidem ni untuk ditoreh. Okey, memperkenalkan teknik menoreh getah dengan toreh sikit demi sedikit. Jadi getah tu akan meluncur dan juga masuk ke dalam mangkuk ni. So itu dipanggil iaitu teknik Ibidem ataupun teknik tulang ikan herring untuk aktiviti menoreh getah. Inilah dia. Yang diperkenalkan oleh H.N. Ridley semasa pentadbiran British di negeri-negeri Melayu. Nampak tak? Tu getah tu. Okey, cikgu kat pokok buah pun ada getah. Boleh jual ke? Tak boleh. Sebab itu adalah getah daripada pokok buah. Ini memang khas pokok getah. Di mana getah ini memang getah yang asli, okey, untuk dibuat banyak barangan seperti getah seperti tayar, kemudian juga seperti barangan-barangan getah. Apa nama teknik dia? Okey, H.N. Ridley ni teknik dia adalah dua teknik Okey, ada dua nama iaitu sistem torehan Ibidem. Okey, mana cikgu letak sini lah. Tak nampak pula. Okey, sistem torehan Ibidem. Okey, ataupun satu lagi yang kita sebut sebagai iaitu sistem torehan tulang ikan herring. Sistem torehan tulang ikan herring. Okey. So kalau kita lihat inilah dia dua yang kita kata sebagai teknik yang diperkenalkan oleh H.N. Ridley untuk getah. Ya, untuk getah. Dua teknik, sistem torehan Ibidem dan juga sistem torehan tulang ikan herring. Oleh siapa yang perkenalkan dia? H.N. Ridley. Okay. So pokok getah ini adalah sistem ataupun kita kata iaitu sektor apa? Sektor primer. Ini sektor primer. Okay. Siapa sini pernah menoreh getah? Ada siapa pernah menoreh getah? Pernah tak? Tak pernah menoreh getah. Tapi
Tapi jaranglah budak-budak Melayu nak menoreh getah dah sekarang ni. Sebab apa? Okey, biasanya menoreh getah ni bau dia busuk. Cikgu pernah ke? Pernah. Saya pernah tengok menoreh getah. Pernah tengok kan? Buku getah pun tak pernah nampak. Allah. Okey, sebenarnya dia memang apa? Memang ada teknik dia, dan juga kalau kita lihat biasanya orang tak suka menoreh getah sebab bau dia busuk. Dia tak susah, tapi bau dia busuk. Getah ni, getah ni dipanggil getah sekrap tau. Getah yang memang dia sebenarnya dia punya bau tu memang bau dia tak larat lah, bau dia. Memang bau dia busuk. Memang bau dia busuk Bau dia busuk dan kuat. Okay. Namun getah ini banyak kegunaan dia. Banyak kegunaan. Okey. So itu merujuk kepada sektor prima, iaitu kawasan tanaman getah. Macam mana getah hasil? Getah hasil, macam mana getah hasil? Dia sebenarnya, kamu perasan tak, setiap pokok dia akan ada getah dia sendiri. Okey, tak kiralah semak sama pun, kalau kamu patahkan dia, akan ada liquid, sedikit cecair liquid dalam tu. Betul tak? Betul kan? Ya. Ada sesetengah pokok tu kalau kamu patahkan, dia hanya ada keluar sikit liquid yang tidak melekat. Tetapi kalau untuk pokok getah ni, bila ditoreh dia akan keluarkan getah. Sebenarnya menoreh getah ni maknanya adalah sebenarnya proses melukakan pokok getah. Melukakan okey. Dia sebenarnya kamu toreh macam apa tahu? Macam contohlah. Contoh macam korang ni semua vampire. Korang semua vampire. Dan cikgu kena bagi makan kamu. Kamu punya makanan apa? Okey, kamu semua makanan kamu ialah darah. Jadi cikgu kena toreh jari cikgu. Nah, cikgu toreh sikit. Nah, makan. Korang pun makan. Korang ni kira hantulah. Makan darah tu. Sekarang pergi buat kerja. Ada yang kerja curi duit lah, pergi ambil duit sana, pergi ambil duit sini. Contoh. Kemudian cikgu relax, dapat duit. Kemudian korang lapar, semua hantu-hantu ni lapar. Okey, kena toreh lagi ni. Toreh. Maknanya toreh lagi, kemudian semua ambil makanan darah tu. Dia sebenarnya lebih kurang macam tu lah. Iaitu sebenarnya macam mana dapat dapatkan getah itu dengan menoreh getah, iaitu melukakan pokok getah tu. Lukakan pokok getah tu supaya akan keluar getah. Itu sebenarnya. Jadi getah-getah tu memang dah wujud dalam semua jenis pokok. Dan pokok getah lah paling banyak dia punya getah. Dan getah dia bagus untuk kegunaan banyak jenis barangan. Ya, pokok getah ni memang berasal daripada Brazil. Getah sebenarnya bermula daripada Brazil. British telah membawa pokok getah ni, contoh-contoh sampel pokok getah ke England. Kemudian oleh kerana tak sesuai dengan cuaca, daripada England dibawa ke Sri Lanka. Daripada Sri Lanka dibawa lagi pergi ke Singapura. Daripada Singapura barulah ditanam beberapa batang pokok. Rasanya satu batang pokok ditanam di Perak, iaitu di belakang rumah resident British Perak. So daripada situ maka penanaman getah mula disebarkan ke seluruh negeri tanah Melayu. So itulah asal usul bagaimana getah boleh sampai ke Malaysia. Itu dia punya perjalanan dia, jauh perjalanan dia daripada Brazil lagi. Okey. Tanam pokok ni lama ke? Ya. Untuk pokok getah dia membesar dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 5 tahun kamu tak boleh buat apa-apa, kamu kena tunggu dia besar dulu. Lepas 3 atau 5 tahun barulah kamu boleh start untuk menoreh. Kalau awal lagi tak boleh, pokok tu kecil-kecil. Pokok ni lama dan besar. Pokok getah ni lama dan besar. Okey, ada soalan lain? Pejam celik dah punah. Okey. Baik. Cikgu nak tanya kamu semua. Okey, elokkah untuk kita? Sekejap. Elokkah